Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat menyambung kembali pengajian kita. Kita sampai pada muka surat 61 hadis 15. Muka surat 61 hadis nombor 15. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Jumpa tuan-tuan, muka surat 61. Abu Hurairah. Jumpa. Betul? Kita baca dulu. Tuan-tuan boleh tengok hadis tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, maksudnya sahabat yang cerita hadis ni Abu Hurairah. Kita panggil rawi, yang maksudnya sahabat yang menyampaikan hadis ni kepada kita lah. Maksudnya daripada Nabi, peringkat yang pertama yang dengar daripada Nabi tu dia panggil sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, annal Aqra' bin Habis absara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-Hasan faqal inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham, atau kama qal. Hadis rawahu Muslim. Terjemahan hadis, innal Aqra', al-Aqra' bin Habis, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Al-Aqra' bin Habis. Siapa dia Al-Aqra'? Sahabat Nabi. Abu Hurairah sahabat Nabi, Al-Aqra' bin Habis dia juga sahabat Nabi. Al-Aqra' nama sebenar dia Firas. Nama betul dia Firas. Al-Aqra' yang berkepala botak. Aqra' maksudnya kepala qara'. Biasa dengar kan? Cerita Al-Aqra', Al-A'ma wal-Abras. Cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. 3 sekawan. Al-Aqra' si botak, Al-A'ma buta, Al-Abras sakit kulit, yang Allah hantar malaikat untuk uji dia. Al-Aqra' sahabat Nabi yang besar, terlibat banyak peperangan, daripada suku kaum At-Tamimi. Ini satu bangsa, satu kabilah yang besar lah. At-Tamimi ni, Bani Tamim. Apa besarnya Bani Tamim ni? Al-Mahdi. Al-Mahdi ni mari daripada Bani Tamim. At-Tamimi. Nanti kita tengok sikit. Bukan kicap, Tamim. Bani Tamim. Al-Aqra' oleh kerana dia kepala botak,
disebut Al-Aqra, yang berkepala botak. Nama dia Firas bin Habis. Absaran Nabi, satu hari dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, cium. Siapa dia? Al-Hasan bin Ali. Yang ni popular lah, Al-Hasan bin Ali. Satu lagi adik dia, Al-Husain. Al-Hasan ni daripada keturunan Al-Hasan akan lahirnya Al-Mahdi di sisi Ahli Sunnah. Al-Mahdi itu yang kata Nabi namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah atau Abdullah, daripada jalur Al-Hasan. Kita selalu dengar nama Al-Husain. Sebab Syiah ni dia suka Al-Husain ni, dia tak berapa suka Al-Hasan. Kerana Al-Hasan ni dialah yang menyerahkan khilafah, kuasa, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila matinya Sayyidina Ali, ditikam oleh Abdul Rahman bin Ibnu Muljam, naiknya Al-Hasan. Al-Hasan tengok tak ada kesudahan, dia turun, dia serahkan khalifah kepada Muawiyah, yang mana disebut sebagai penyatuan orang Islam. Satu hari Nabi tengok Al-Hasan, cucu dia. Nabi kata, budak ini akan menyatukan di antara dua kelompok orang Islam, Al-Hasan bin Ali. Sebab itu Syiah dia tak apa suka Al-Hasan ni. Banyak ceritalah, dia sebut juga tapi tak apa nak galak macam dia sebut Husain. Di situ kalau tuan-tuan tengok dalam Syiah ni banyak nama Abdul Husain. Dia banyak Husain ni Syiah kan. Tak apa, itu satu bab. Tetapi Al-Hasan dengan Al-Husain, dua-dua ni cucu Nabi. Nabi cium Al-Hasan, datuk cium cucu dia. Faqal, Al-Aqra ni dia tengok Nabi cium Al-Hasan, cucu Nabi. Dia kata, inna li asyaratan, dia kata aku ada 10 orang anak. Dia kata aku ada 10 orang anak. Minal walad, lelaki. Dia kata dia ada 10 orang anak. Ma qabbaltu wahida, seorang pun aku tak pernah cium. Dia kata aku ada 10 anak, seorang pun aku tak pernah cium anak aku. Dalam riwayat lain, fa nadhara ilaih, Nabi tengok dia. Nabi angkat kepala, Nabi tengok. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada perasaan kasih, tak reti nak kasih, tak tahu nak sayang orang, Tuhan dan makhluk tak akan sayang dia. Nabi tegur sikap Al-Aqra yang tidak ada sifat kasih tu. Dia tak pernah cium anak dia, seorang dia tak pernah cium. Bayangkan tuan-tuan, daripada lahir membesar dengan dia, siapa pun dia tak pernah cium. Dia tak ada sifat kasih. Nabi kata, man la yarham, siapa yang tak reti, tak ada perasaan kasih, tak reti nak sayang, tak ada perasaan rahmat, tak ada perasaan belah kasihan pada orang, keras, kasar, Tuhan tak sayang dia. Nabi tegur Al-Aqra bin Habis. Tuan-tuan, Al-Aqra dalam sebahagian riwayat dia memang kasar.
Dia memang satu orang kasar, dalam erti kata sifat dia tu memang jenis dia bukan reti nak lembut. Para ulama bincang, dia kata macam ni ya tuan-tuan. Manusia ini ada orang yang memang dia lahir dengan kelembutan. Dia itu memang orang yang lembut, pemaaf, penyantun, cakap baik, orang sopan. Memang dia lahir macam tu. Dia bukan dia buat, atau bukan dia sesuatu yang ghair muktasabah. Bukan sesuatu yang dia ditrain macam tu, tapi dia memang lembut macam tu. Kan? Ada setengah budak keras, dahagi, kasar. Setengah budak lembut. Ada setengah orang memang dia cakap baik, cakap lembut. Jenis cakap ni cakap slow. Setengah orang dia rempang. Kan? Dia jenis cakap kuat, dia jenis riuh. Kan? Satu hari ada satu orang mari jumpa Nabi. Dia ada satu sifat yang Nabi kata Allah sayang. Sifat ta'anni. Dalam riwayat itu ada rombongan luar daripada Mekah mari termasuk lelaki tu, Al-Ashaj. Kabilah dia, grup dia bila mai terus pergi jumpa Nabi. Sampai-sampai tu terus celapak pergi jumpa Nabi. Ada satu orang daripada rombongan tu, dia tak pergi sekali. Dia pergi mandi, dia pakai baju elok, dia sikat rambut, dia pakai minyak wangi apa semua. Dia mai lewat. Nabi kata, Tuhan sayang hang. At-ta'anni min Allah. Nabi kata sikap hang yang tenang, tak gopoh gapah, tak cemekap, tak gelojoh ni daripada Allah. Sebab itu kita akan dengar hadis yang Nabi kata at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan. Lembut dan tenang, atau dalam bahasa Melayu dia panggil wibawa. Tenang, nampak orang kata apa, tidak tergesa-gesa. Ini adalah sifat daripada kurniaan Allah. Lawan kepada kalut, lawan kepada tenang tadi kalut, ajalah, isti'jal, tergopoh gapah, cemekap. Nabi kata apa? Wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa kalut ni perangai syaitan. Ulama bincang, akhlak ni benda yang memang lahir bersama dengan kita pun, atau kita yang nak kena didik bagi jadi macam tu. Maksudnya Nabi kata manusia yang baik, manusia yang tak cakap banyak, cakap bila perlu pada perkara yang dia rasa ada manfaat. Ada orang memang dia jenis pendiam, macam kita selalu syarah lah, dia memang pendiam, banyaklah pahala dia dapat. Pasal kira hadis tu kena kat dia. Nabi kata orang yang beriman ni orang yang bila bercakap dia perlu dan dia banyak diam. Dia kata aku memang diam. Bukan kata benda tak perlu, benda perlu pun dia diam. Setengah orang ini tabiat tau. Sebab itu kata para ulama, siapa yang diam kerana perangai dia memang pendiam, pahalanya tidaklah sebesar orang yang memaksa diri dia untuk diam kerana dia ada mujahadah. Faham tak? Satu orang dia memang diam, pahala tak apa besar ah. Pasal apa? Pasal dia memang tak cakap. Tapi satu orang yang dia memang tabiat dia bercakap, dia memang orang yang suka bercakap, tapi dia lawan diri dia untuk kontrol percakapan dia pada perkara yang perlu. Dia mujahadatun nafs, dia lawan tabiat dia. Maka yang itu lebih besar. Kerana yang ni dia buat tanpa ada apa-apa kesukaran. Yang satu lagi dia buat setelah dia bertarung dengan nafsu dia. Ini beza. Kan? Sebab itu pahala ni al-ajr biqadari ala masyaqqah. Pahala diberi berdasarkan kadar susah yang dia tempuh untuk buat amalan tu.
Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar bebanan yang terpaksa kita tanggung, kita tempuh untuk kita buat amalan tu. Satu orang pergi Mekah dengan duit yang mudah, dengan satu orang pergi Mekah dengan duit yang dia himpun berpuluh tahun baru dia nak pergi, baru dia dapat peluang, dengan satu orang lagi yang duit banyak, bila anytime dia boleh pergi, di sisi Tuhan tak sama pahala. Kerana satu orang dia pergi dengan mudah, satu orang lagi dia pergi dengan payah. Di sisi Allah, berdasarkan kepada apa yang disebut dalam nas, orang yang tempuh kepayahan itu lebih besar dan lebih banyak pahala dia kerana kadar kepayahan tadi. Sebab itu Nabi dengar ada orang nak pergi beli tanah tepi masjid Nabi. Mereka duduk jauh, mereka nak pergi beli tanah tepi masjid. Nabi kata tak payah beli, duduk tempat yang hampa duduk lah. Nabi tak bagi. Mereka nak jual tanah tu, mereka nak main beli dekat dengan masjid Nabi supaya mudah mereka nak berjalan main masjid. Nabi dengar, Nabi kata jangan duduk di tempat yang jauh tu, kerana setiap langkah itu menggugurkan dosa, memberikan pahala. Maksudnya perjalanan yang kamu tempuh itu memberikan nilai kepada kamu. Adalah pro dengan kontra kan, tapi bila kita duduk jauh kita payah nak mai, tapi kita lawan nak mai, pahala besar. Nampak? Okey. So Aqra' bin Habis ni, kita tengok sikit dia punya cerita. Dalam manaqib ataupun dalam biografi riwayat dia daripada Bani Tamim. Dan dia ni memang satu orang yang agak keras, kasar, dan memang jenis orang yang cakap kuat lah. Pasal itu setengah-setengah orang ni dia memang, kita manusia ni macam-macam perangai lah kan. Ada dia jenis romantik. Dan jenis romantik ni jenis cakap lembut, jenis bahasa dengan bini dia apa semua. Ada dia sayang lah, cara dia sayang. Setengah dia jenis kasar, tapi dia sayang bini dia. Tapi dia tak retilah nak beli bunga, tak retilah nak buat surprise ni, tak reti. Dia tak reti, dia tak ada masa, tak ada reti aku nak pikak-pikak ni. Tapi makan cukup, bini nak beli apa bagi, tapi dia tak reti. Dia takut nak beli bunga-bunga. Nak makan apa? Dia tanya kasar. Tapi dia memang, dia tak ada romantik nak pegang-pegang tangan, dia tak ada. Dia tak ada. Dia seperti singa di hutan. Tapi dia bagus, dia memang lagu tu. Sebab itu bila kita tak boleh banding suami kita ke apa ke pasangan kita dengan orang lain, kerana setiap manusia itu ada style dia. Aqra' ni bukan kata dia jenis jahat, jenis orang yang tak bagus, dia orang bagus, tapi mungkin cara dia express kasih dia tu tak sama. Setengah-setengah Tok Wan mungkin dia tak pernah cium cucu dia, tapi dia sayang. Cuma dia tak reti nak peluk, cium apa semua ni. Dia mungkin jenis, tak tahulah, dulu pun mungkin Tok Pak dia tak bela macam tu kan. Ini tapi kadang-kadang tak kena juga. Dengan hak tu dia tak berani nak romantik. Hak muda, bila ada muda dia romantik pelik pula. Yang ni dia panggil pandai. Okey. So balik pada tajuk kita. Jadi kata riwayat tentang Bani Tamim ni, depa mari dekat Nabi SAW. Aqra' ni dia sebelum masuk Islam Majusi. Dia penyembah api. Dia Majusi. Dan dia hakim. Dia pemimpin dan juga hakim untuk kaum dia. Sebab itu kadang-kadang kita tengok pemimpin ataupun kita tengok panglima ataupun orang-orang yang pada satu kedudukan, sikap dia itu memang style dia macam tu kan. Tuan-tuan kahwin dengan isteri kepada tentera, isteri laki itu askar, jenis tentera lah. Macam mana yang jenis menempik kawat pegawai waran tu,
Bila dia balik, lagu tentera. Rumah dia pun lagu tentera. Anak pun beratak, cek seorang-seorang. Mandi, tertib. Rambut pun satu passion. Pasal pak tentera. Faham tak? So, Aqra' ni, dia satu orang hakim. Dia rais, amir, ketua kepada kabilah tu. So, sikap dia tu sebagai ketua itu, mungkin memberi kesan bagaimana dia bermuamalah dengan keluarga dia. Keluarga dia faham dah. Kita mungkin tengok, cengih pelik pak, dah ada memang panggil dulu tu, tapi dia baik. Dia macam tu. So Al-Aqra' ni, dia memang daripada awal lagi, dia memang dah bawa sifat keras tu. Kata riwayat yang menyebut tentang datangnya Al-Aqra' ni kepada Nabi SAW, apabila dia sampai kepada Nabi ni, dia tempit, dia angkat suara panggil Nabi tu daripada luar. Itu apa yang disebut di dalam suratul Hujurat yang kita boleh baca, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yunadunak, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad, min wara'il hujurat. Tu yang nama surah Al-Hujurat tu. Apa makna Al-Hujurat? Hujurat maksud bilik-bilik. Al-Hujurat maksudnya bilik-bilik siapa? Bilik-bilik isteri Nabi. Nabi kan dia isteri banyak, dia buat bilik-bilik lah. Maksud rumah-rumah lah. Rumah hujrah. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok, mereka buat muzium, muzium Madinah tu, kalau pergi ke Madinah dia akan buatlah bilik Aisyah, bilik Hafsah. Yang ni dia panggil Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat tu surah bilik-bilik, merujuk kepada bilik-bilik yang isteri Nabi inilah. Jadi Al-Aqra' ni bila dia sampai, dia panggil Nabi tu dengan suara yang kuat. Kan? Min wara'il hujurat. Kan? Min wara'il hujurat. Kata riwayat, yang sebut atau yang panggil ni Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Maknanya dia ni jenis orang yang orang yang tegas, keras lah, kan? Dan dia banyak terlibat di dalam peperangan yang disertai oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok bagaimana akhirnya Al-Aqra' bin Habis ini terkorban bersama dengan kesemua anaknya di medan jihad. Hebat. Al-Aqra' bin Habis ni dalam riwayat menyebut dia meninggal bersama dengan ke-10 orang anak dia tadi ni di dalam medan jihad. Di dalam medan jihad, dan dikatakan dia terkorban itu di dalam peperangan Yarmouk. Kan? Okey. Dan Nabi SAW ni, terkenal sikit Al-Aqra' ni, mendahulukan dia di dalam pembahagian ghanimah ataupun dalam pembahagian harta. Sebab apa? Kerana dia ni ketua kepada kabilah tu, yang kita kata daripada Bani Tamim tadi ni. So oleh kerana sikap dia itu dan kedudukan dia tu, bila dia masuk Islam, Nabi akan memberikan keistimewaan sesuai dengan taraf dia lah. Sebab itu dalam riwayat Nabi SAW memberikan kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Abu Sufyan 100 ekor. Suhail bin Amr 100 ekor. Uyainah bin Hisan 100 ekor. Pasal apa depa ni dapat lebih? Pasal apa? Kedudukan depa. Nabi bagi first, panggil depa. Lepas tu bagi dulu dekat depa, bagi lebih. Sehingga kan dalam riwayat yang lain, apabila ada emas daripada Yaman, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, lalu Nabi SAW memotong
emas itu kepada 4 bahagian. Salah seorangnya dapat kepada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Daripada 4 orang yang dapat emas tu, salah seorangnya Al-Aqra' bin Habis. Yang kita akan baca cerita dia nanti. Kan? Nampak? Dan dia banyak terlibat dalam peperangan seperti peperangan Dumatul Jandal. Ni peperangan besar ni. Dan akhirnya seperti mana yang kita kata tadi, dia terkorban di dalam peperangan Yarmuk bersama dengan 10 orang anaknya. Ini kita kena kenal sahabat ni. Kenapa? Kerana bila kita baca tentang kisah dia, kalau kita tak kenal latar belakang dia, mungkin menimbulkan sangkaan buruk ataupun pandangan negatif tentang teguran Nabi kepada dia. Tuan-tuan, sahabat ni, bila Nabi tegur tindak tanduk mereka, sebab hadis kita kebanyakannya bersifat teguran, kita kena faham mereka ini semua manusia biasa. Maksudnya dari sudut untuk mereka buat silap, mereka salah atau mereka terlanjur adalah benda yang biasa. Kita tak boleh imagine sahabat tak salah, sahabat betul dalam semua tindak tanduk. Tak betul lah. Kerana kullu bani Adam khata'. Bila membaca sejarah sahabat, kita akan berinteraksi, jumpa sikap dan tindak tanduk perlakuan sahabat yang akhirnya Nabi tegur. Nabi perbetul, bukanlah kerana mereka itu jahat. Kita kena sebut bagi elok ni, bukan kerana mereka tu jahat atau mereka tu buruk perangainya, tetapi tabiat tu kadang-kadang mungkin bawa daripada jahiliah, atau mungkin sikap itu memang ada dalam diri mereka. Sebab itu kadang-kadang ada sahabat yang bertengkar sampai Nabi naik angin. Macam satu orang sahabat yang bertengkar dengan Bilal, sehingga keluar satu kata-kata yang Nabi kata, sungguh buruk apa yang kau sebut daripada mulut engkau. Dia kata apa kat Bilal? Ya benar Sauda, hei anak hitam. Siapa yang kata tu? Sahabat. Pasal apa dia boleh terkeluar macam tu? Emosi. Dalam keadaan bertengkar, dalam keadaan marah, tak terkawal, terkeluar. Jadi bila kita baca, kita kena faham latar cerita, keadaan dia, sifat dia dan sebagainya. Ada sahabat juga Hakim bin Hizam, yang dia ni kerja jumpa Nabi, minta duit. Minta duit lah kita kata. Rasulullah tak ada duit, Nabi bagi. Mai lagi, ya Rasulullah tak ada duit, bagi. Ya Rasulullah tak ada lagi, bagi. 3 kali, tiap-tiap kali. Lah kali Nabi kata, Hakim bin Hizam, dunia ni kalau hang minta, hang duk minta memang tak cukup. Nabi tegur. Sehingga dia kata apa? Sejak daripada hari Nabi tegur tu, aku bersumpah aku tak minta dah. Dan kalau orang bagi, aku tak ambil dah. Zaman Abu Bakar cari dia nak bagi, dia pergi perang, jihad, ada habuan dia tak ambil. Zaman Umar, dia tak ambil. Sebab dia bersumpah, dia tak ambil zaman Nabi. Dia kena tegur tu terus masuk dalam hati, terus lekat. Tapi sebelum tu 2-3 kali dia jumpa Nabi, dia minta. Dia jumpa Nabi, dia minta. Minta bagi. Pasal apa Nabi bila dia minta, yang Nabi bagi? Pasal Nabi nak habang, kata dia bukan masalah nak bagi, tapi sikap meminta-minta ni kalau tak buang atau tak lawan, dia akan jadi satu habit yang buruk. Dan padalah Nabi tegur dia pasal 3 kali dah bagi. Tapi kita tak ada bagi lagi, bubuh dah kau tu. Abangnya bukan Nabi kedekut. Nabi memang bagi, Nabi boleh bagi, tapi satu lagi sahabat bagi tak? Tidak, sahabat bagi tak? Hakim, hadis tu siapa cerita yang kena tegur tu? Yang Nabi kata tu siapa cerita? Yang kena kata cerita. Bayangkan kalau kita yang kena kata, kita cerita. Nabi kata apa? Nabi tak kata apa, cuma Nabi kata kat aku, kerjalah elok-elok. Nabi tak kata apa. Ni pesan gitu. Dia riwayat sebiji. Macam mana Nabi tegur dengan teguran yang keras, tegas, sehingga memberikan satu pengajaran. Dia tak sembunyi sepatah perkataan, walaupun benda yang teguran itu merujuk pada diri dia. Amanah sahabat. Jadi sebab itu bila kita baca kisah-kisah sahabat yang Nabi tegur ni, kita kena faham tabiat biasa manusia. Bila buat silap biasalah kan. Okey.
Hadirin mukminin, itu cerita Al-Aqra' bin Habis sedikit sebanyak. Dia daripada mana? Daripada Bani Tamim. Okey. So dia tengok Nabi SAW cium Al-Hasan. Dia rasa pelik. Dia rasa satu benda yang, oh ini cium kan. Dia ada anak tak cium ni. Kita tengok sikit apa yang ditulis oleh pengarang kitab kita atau buku kita ni. Dia kata apa? Dia kata nikmat kasih sayang yang dikurniakan oleh Allah. Kasih sayang itu sangat luas, mencakupi seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami, ayah kepada anak, anak kepada ayah, ibu dan sebagainya. Kasih kepada keluarga, jiran, sahabat handai, majikan, pekerja, guru, semualah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Nabi, sesungguhnya kasih sayang tidak berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dengan kebaikan. Sekiranya kasih sayang itu dicabut daripada sesuatu, ia akan menjadi buruk buat orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita ulas sikitlah. Tuan-tuan hadirin mukminin, di antara rezeki yang besar yang Allah Ta'ala kurnia pada kita ni adalah perasaan bila kita tengok satu orang, kita kasih, kita jadi sayang dekat dia. Tuan-tuan, kasih ni bukan boleh paksa. Dia bukan satu benda yang boleh buat-buat. Saya bagi contoh. Suami dengan isteri, bila dia tengok isteri dia mungkin boleh sebut dia kasih. Dia mungkin boleh tulis kata dia sayang. Hakikatnya dia cemuih tak ada dah. So ini realiti. Sebab itu kita selalu dengar hadis yang mana Nabi SAW kata, ruziqtu, Allah telah memberikan rezeki kepada aku. Ruziqtu bihubbiha, Allah telah memberikan kepada aku cinta Khadijah. Aku tengok Khadijah, aku rasa cinta. Khadijah tengok aku rasa cinta. Tuan-tuan, bila kita tengok pasangan kita, kita tengok anak kita, kita tengok jiran kita, kita tengok kawan kita tengok dengan perasaan sayang, perasaan kasih. Itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki itu pula bukan sama. Satu orang Allah Ta'ala bagi, bila dia tengok dia sayang. Sayang banyak mana? Dia macam duit juga. Kawan tu dapat RM20, kawan ni dapat RM200,000. Sayang, dia ada sukatan, kadar dia. Sebab itu di antara isteri-isteri Nabi, Nabi sayang Khadijah lebih daripada yang lain. Nabi sayang Aisyah lebih pada yang lain. Sebab kasih ni suatu benda yang bersifat tak boleh nak ukur. Kita tengok anak kita pun, alhamdulillah kita tengok, kita rasa sayang, kasih. Ada setengah orang dia cemuih, dia benci. Dia tengok dia benci anak dia. Ataupun kadang-kadang dia tengok anak dia juga. Tapi yang ni dia tengok dengan sayang. Sayanglah juga, tapi sayang. Ada yang anak emas. Ada yang anak besi buruk. Yang anak ni duk tanya, makan tak lagi? Adik makan tak lagi? Adik makan apa? Adik nak makan apa lah ni? Adik makan tak lagi? Yang 3-4 orang lagi tu nak jadi Somalia, tak tanya pun. Sebab itu bila kita tengok satu orang dengan perasaan kasih, kita tengok isteri kita kata kasih, dia tengok kita. Tuan-tuan, di antara sihir yang paling tua dalam sejarah sihir yang Quran sebut, sihir tafriq. Sihir yang mana diajar oleh Harut dan Marut. Cuba tengok dalam Quran. Sihir yang pertama dalam sejarah dunia. Sihir yang turun diajar oleh Harut dengan Marut, apa dia? Yang bila tengok laki rasa benci, tengok perempuan, tengok apa? Bini cemuih, tengok laki cemuih. Tuan-tuan, ini sihir tau. Dia tengok bini dia cemuih. Dia tengok bini orang, dia rasa macam bini dia. Kacau. Sihir tafriq. Pasal itu Nabi kata apa? Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah. Ni Nabi sebut. Jampi, serapah,
tamaim, tangkal mangkal, wattiwalah. Tiwalah apa dia? Ubat pengasih. Ada dalam hadis tahu ubat pengasih. Nabi kata syirkun. Semua ni syirik. Kita tengok bini kita sayang, tengok rasa kesian. Tak gaduh nak nasi kangkang, tak gaduh nasi tanggah, tak gaduh nak ubat pengasih, minyak senyonyong, susuk sana susuk sini. Dia tengok kita. Setengah tu nak kena menuntut, nak kena minyak ni, nak kena buih ni, tanam ni. Nak buat bagi cinta. Tiba-tiba dia tengok kita. Tuan-tuan, benda tak boleh paksa. Pasal itu dalam hadis, tuan-tuan bisa dengar tak? Barirah dengan Mughis. Barirah dengan Mughis. Yang mana Barirah ni merdeka. Mughis, laki dia tak merdeka. Dalam Islam, bila pasangan merdeka, dia kira tercerai lah. Kalau salah seorang hamba, seorang lagi merdeka, dia kira cerai. Mughis ni gila talak. Ikut kata cerok Barirah. Dia tak elok lah. Tak apa nak elok. Nabi kesian tengok Mughis. Nabi panggil Barirah. Nabi kata, ish Barirah, baliklah kot kat Mughis. Suruh kah tanya? Barirah tanya Nabi, suruh kah tanya? Tanya aja, tak mau. Tak mau, dia tak mau. Nabi kata tak adalah cinta yang lebih hebat daripada cinta Mughis kepada Barirah. Tapi Nabi tak boleh paksa. Nabi tak paksa. Nabi kata hampir balik, kesian kat dia. Tak. Nabi tanya. Satu orang wanita mai dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh duduk dah dengan bini aku, dengan laki aku. Pasal apa? Aku dah tak reda dengan dia, aku tak suka dengan dia, dan aku tak cinta pada dia. Nabi kata, hang nak duduk ke atau hang nak pisah? Nak minta pisah. Nabi pisahkan. Pasal itu tuan-tuan, kasih ni rezeki. Kasih rezeki. Kita mungkin boleh bagi rumah sebiji, beli kereta sebiji, bagi duit, orang kata apa? Kita bagi duit, dia sayang kat kita. Tapi sayang di atas duit. Tak ada duit, tak ada sayang. Sebab itu bukan kata dia sayang kat kita, dia sayang kat duit kita. Tapi isteri kita, apa keadaan kita pun, dia kata aku tak ada apa dah. Tak apa. Ada gigi dengan lidah pun jadi dia kata. Nak abang kata tak ada apa pun, dia akan tak lari. Setengah orang lari tinggal bini lah, banyak lari tinggal. Ni baru ni saya tolong satu kes perambat laki dengan anak dia keluar daripada rumah. Merempak kata mana tak tahu. Tolong beli tiket hantar balik. Dihalau oleh bini, hanya memeng. Bini perambat. Diperoleh kes. Pasal tak ada cinta. Maka sebab itu hadirin mukminin, dalam hal kasih sayang ini disebut sebagai rezeki. Allah merahmati manusia yang mengasihi. Banyak kaedah dan cara untuk kita mendapat rahmat Allah. Untuk kita menarik dan menjemput rahmat Allah masuk ke dalam rumah tangga kita, ke dalam kehidupan kita, adalah dengan kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Maksudnya apa? Dalam hadis ni dia bagi syarat, siapa yang nak Tuhan sayang pada dia, dia hendaklah sayang kepada manusia yang lain. Ini satu syarat lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis yang lain tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha cerita. Ni hadis yang kedua, kita tambah sikit. Dia kata, Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku lak an naza'a Allahu min qalbika rahmah. Satu orang Arabi, satu orang Arab Badui mai jumpa Nabi. Dia kata, tuqabbiluna as-sibyan. Badui, dia tanya Nabi. Dia kata, hampa ni duk cium dak anak-anak? Duk cium dak anak-anak? Sibyan ni budak-budak, duk cium dak budak-budak? Nabi kata, cium lah. Fama nuqabbiluhum. Kami tak cium. Kami tak cium, kami tak sayang budak-budak ni. Apa kata Nabi? Bila dengar dia budaya depa, sikap depa, perangai depa, Nabi kata apa? Awa amlik laka aw naza' Allahu min qablika rahmah. Nabi kata tak boleh nak buat apa kalau hampa tak mau sayang. Pasal Nabi kata tak boleh buat apa. Dia tanya dekat Nabi, dia kata hampa duk sayang dak anak-anak?
Duk cium dah anak-anak. Nabi kata duk cium, duk sayang. Kami tak sayang, kami tak cium. Kami tak ada perasaan belah kasihan tu. Nabi kata tak boleh buat apa kalau tak ada. Benda tak boleh paksa. Tetapi Nabi bagi satu ingatan. Sesiapa yang tak reti untuk kasih dan sayang pada anak-anak, tidak ada perasaan belah kasihan pada anak-anak, naza'allah, Allah akan tarik daripada hati dan perasaan dia, tarik dalam hidup dia rahmah. Sama ada orang sayang pada dia, Tuhan sayang pada dia, tak ada rahmat itu dalam hidup dia. Pasal tu tuan-tuan, ada orang dia hidup keseorangan. Pasal apa? Pasal dia duduk kira berkelahi dengan orang. Dia tak boleh duduk dengan orang. Hatta mak bapak dia pun berkelahi. Kita aku ingat dengan orang yang berkelahi, dia bela kucing. Kucing tu pun duk kena jekah tak berhenti. Memang dia ni tak boleh hidup mah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita duduk dalam rumah kita boleh bercakap. Setengah orang dia tak boleh bercakap dengan bini dia. Tak boleh. Dia nak bercakap, dia kira nak berkelahi. Dia kira nak bertojeh. Kita duduk bersembang dengan lelaki. Tak bersembang tak Itu makan. Saya masak, makan, dia makan, tidur, bangkit, makan, tidur, bangkit, makan, tidur, bangkit. Dia pergi kerja balik. Tak. Saya pun kadang-kadang terfikir, mungkin bisu lelaki aku ni. Tapi dia dengan orang lain rabung. Dia sembang dengan kawan-kawan rabung. Dengan bini dia tak boleh sembang. Oh tuan-tuan, satu naza'allah, Allah Ta'ala tarik. Dia tak reti nak bersembang. Dengan anak-anak dia tak reti nak bersembang. Dia tak kira angin. Sakit. Budak weh. Dia tak boleh nak duduk bersembang, nak melawak. Dia tak ada perasaan itu. Naza'allah. Bukan dia tak ada. Naza'allah. Allah cabut. Allah cabut. Bila Allah cabut, siapa boleh bebuh? Tak ada. Pasal itu tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebab itu tuan-tuan tengok perkataan Allah kata apa? Litaskunu ilaiha. Tuan-tuan duk dengar tak perkataan sakinah? Sakinah tu mai daripada word apa? Perkataan apa sakinah? Sakinah mai daripada perkataan sakan, duduk. Sakinah maksudnya tenang. Allah kata dalam Quran, dijadikan pasangan suami isteri itu litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh duduk dengan tenang di antara satu sama lain. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara suami isteri itu, bila dia tengok, mawaddatan wa rahmah. Saya ada satu video pasangan Arab tua. Laki dia terlantak atas katil, bini ikut. Which one lah, salah seorang tu terlantak atas katil, laki dia sihat. Dah tua dah. Duk lawan ni, cek hafazan Quran. Laki baca, bini cek. Dah sakit lah, dah teruk. Kita mau kalau laki sakit, kita duk ingat mai, tuan-tuan jaga-jaga, dia ingat mai ketua, dia ingat dia jadi nak elok, dia jadi nak lagi bunga tik tau. Dah mah kalau sakit ni, kalau duk sakit-sakit ni, dia, saya ustaz duk doa ya. Kalau boleh saya duk kira macam nak bubuh racun tikus dalam bubuk tu, suap bergemat. Ada bini dia, lelaki buat bendang, racun tikus banyak dalam stor. Suap nu tak kena, masin lebih. Bubuk lembek. Dah bubuk lembek lah. Nak suap nasi tak ada gigi. Hok ni tak kena, hok ni tak kena. Pi dapur, buka stor, tuang sebotol, suap, sengap situ. Duduk tenang. Polis mai tanya, siapa buh racun tikus? Saya buh. Ambil buat pi. Tekanan. Sebab itu kita selalu sebut rumahku, syurgaku. Kenapa kita sebut syurga? Apa makna syurga? Bukan macam syurga pun, tetapi ketenangan itu. Kerana bila kita duduk dalam syurga, satu benda yang kita tak boleh beli di tempat lain adalah as-sakinah. Pasal itu
hangat, dia rasa hangat. Kan? Sebab tu kita tak ada lelaki rasa tenang pula. Dengar motor dia balik rasa macam Allah balik lah. Tak ada kalau lori mana nak belah bang. Allah. Dia cakap lagu tu. So sebab itu tuan-tuan, kasih sayang ni, rahmah itu satu benda yang Allah tahu masuk dalam hati kita. Allah campak masuk sehingga bila kita tengok, kata Nabi, tasurru, kita rasa seronok bila kita tengok. Dan kita doalah dan kita berlindunglah bila kita tengok pandangan kita menjadi pandangan yang benci, pandangan yang marah. Bila kita tengok rasa nak marah, kita rasa nak benci, ketahuilah Allah telah cabut rahmat itu. Kan? Ini pesanan kepada siapa yang duk menghitung hari nak kahwin sehari dua ni. Kan? Okey. Lah kita tengok lagi hadis yang berikutnya. Ini semua cerita sifat Nabi yang penyayang ni. Al-Hasan satu hari, ni semua tuan-tuan tahu, dia naik atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan bisa tengok tak, Nabi duk baca khutbah, Al-Hasan dengan Al-Husain mai daripada rumah tu. Nabi duk baca khutbah. Dalam hadis tu kata apa? Budak-budak jalan rebah. Nabi duk baca khutbah. Berhenti dalam hadis, berhenti. Turun pi ambil, pegang dua-dua, naik atas mimbar. Nabi kata betul lah dunia ni. Pasal apa? Dengan aku pun tengok tak boleh nak tahan. Duk tengok cucu dia duk berjalan jatuh rebah. Duk berjalan jatuh rebah. Kesian. Tidak kira apa, habis khutbah ni duk berkhutbah. Berhenti, turun, pergi dukung, pegang, naik atas mimbar. Nabi dukung dua-dua. Nabi kata benarlah dunia ini menguji manusia. Aku pun tak sampai hati nak biar. Turun, biar ambil dulu, baru sambung balik baca khutbah. Lembut Nabi. Kalau kita main lagu tu, Tok Wan, Tok Imam, cucu main masjid tu. Yang hang duduk di rumah ni buat apa ni? Hang tak tengok cucu duduk kacau, bersabuk aku nak mengajak, tak boleh. Apa dah tua-tua tak erti ni? Nak jaga cucu. Dia hingak tu. Yang tua tu cucu cedah, dia kuak sakit lutut, ada ligan tak dan. Pereklah cucu tu balik. Hang tengok Tok Wan duduk mengamuk. Angin tak Wan, Tok Imam angin. Tu tak tengok kemisal lagi. Ni Nabi SAW naik. Sahabat kata, turun wahyu ke apa? Sahabat ni bila mereka duduk dengan Nabi, duduk semang-semang, tiba-tiba Nabi sengak. Sebahagian riwayat kata satu hari tu, seorang sahabat kata, paha aku ni duduk atas paha Nabi, kaki Nabi tu duduk terpijak atas kaki aku. Duk rasa hatta yatafarraq. Rasa macam nak pecah kaki tu. Peluh ni. Sahabat kalau tengok Nabi dai berpeluh, sengap, duduk tersengap begitu, tahu dah kata wahyu turun. Dia pun sahabat kata, sujud lama ni wahyu turun dah. Panggung-panggung tengok, cucu duduk kabat atas. Azal untuk bila? Allahu Akbar, Allahu
Bismillah, kita sambung balik hadis tadi. Hadhihi sajdatun qad ataltaha fa dhananna annahu qad hadatha amrun. Dia berkata, ya Rasulullah, hadhihi sajdatun qad ataltaha maksudnya sujud tadi ni kau telah bagi lama, panjang kau sujud tadi ni. Fadhananna, sehingga kami sangka, annahu qad hadatha amr, telah turun wahyu atau berlaku sesuatu pada engkau. Kan? Dulu masjid dulu kan boleh tahu apa berlaku kan. Tambah waktu duduk sujud. Masa Umar kena tikam masa semayang subuh. Cerita sikit lah kan. Umar kena tikam dengan apa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ni dia tukang buat pisau. Bukan tukang buat pisau, dia ni apa, pekerja asing, pati. Dia duk buat pisau. Umar tengok dia duk buat pisau. Umar kata, aku dengar hang duk buat pisau. Pisau yang tu lah cakok. Dia sebut satu perkataan. Dia sebut kat Umar, aku akan buat satu pisau yang semua manusia akan ingat pisau tu. Dia sebut kat Umar. Dan memang sampai hari ni orang ingat pisau tu. Bila dia tikam Umar, kelam. Lepas tu kita tengok dalam hadis, sahabat kata, kami pergi semayang subuh, kami kan tahu siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Kelam. Tapi bila habis semayang, oh dia ni ke? Maksud lama Nabi semayang subuh. Kena tikam, terborai usus, keluar, terkoyak perut. Tapi duduk gagah semayang. Lepas tu, sengak. Dia pun ingat kata Umar lupa kata apa ke? Subhanallah. Dia pun duduk tegak. Lepas tak nampak, tak tahu apa jadi. Umar kata, anjing gigit. Di Madinah kan banyak anjing. Anjing gigit. Kan anjing biasa masuk duduk bawah katil Nabi. Anjing gigit. Dia duduk rasa macam pedih anjing gigit. Rupa-rupanya dia dah kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah. Tak tahu keadaan macam tu kan. Okey. Apa kata Nabi? Dia berkata apa jadi? Apa pasal tadi sujud lama? Dzalika lam yakun walakin nabni irtahalani. Dia kata tak ada apalah, wahyu pun tak turun dan tak ada jadi kisah apa. Cuma dia kata cucuku telah naik, irtahalani, dia telah naik atas aku, fakarihtu an uajjilahu, aku tak suka, karihtu, aku tak seronok nak potong seronok dia. Aku benci nak mangkit tu satgi sebab dia duk main. Satgi kalau aku mangkit, dia jatuh dan terberhenti dia main. Aku biar dia puas main dulu, lepas tu baru dia turun. Lepas dia puas main tu, dia turun kan. Sebab tu ada satu video tapi saya pun tak apa seronok lah video tu. Apa cucu tarik selok kan. Tuan dia viral kan. Tapi Nabi ni memang dia sifat rahmat. Dan Nabi bukan dia saja dengan keluarga dia, dengan keluarga orang lain pun. Pasal itu Nabi ni, tuan-tuan bisa dengar ada hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Bisa dengar? Bisa dengar ada cerita hadis tu?
Hadis tu sahabat nama Malik bin Huwairith. Depa bukan duduk Madinah, depa duduk luar. Depa mai nak mengaji macam mana nak semayang. Depa kata, Rasulullah, macam mana kami nak semayang ni? Depa mai mengaji dengan Nabi. Tu yang keluar hadis, sallu kama raaitumuni. Semayanglah macam mana aku semayang. Okey, tuan-tuan. Kata Malik bin Huwairith, lama kami duduk dengan Nabi 20 lailah, 20 malam. Fa dhananna anna qad ishtaqna ahlana. 20 hari kami duduk dengan Nabi. Ni Nabi tu, yang kata Nabi tu, tahu apa dia? Depa ni budak-budak muda, orang muda, tapi ada bini, ada keluarga masing-masing dah, tapi depa ni budak. Tak Nabi panggil depa. Nabi kata apa? Nabi kata, fasa'alna an man tarakna min ahlina fa akhbarnahu wa kana raqiqan rahima. Nabi panggil mana ni? Berapa hari dah duduk? 20 hari. Ada keluarga ke? Kita kadang-kadang pergi sampai tak tahu mana halau. Tinggal keluarga sampai tak tahu. Nabi kata, kafa bil mar'i isman ay yudhi'a man yaqut. Satu orang jatuh berdosa, tak payah buat benda besar. Tinggal anak bini, tak ada nafkah, buat tak heran, buat tak peduli, tinggal tak ambil bak, tinggal berbulan-bulan tak cara ke anak bini, dosa tak sangka dah. Bukan kata tak nak pergi syirik ke, bunuh orang ke apa. Tinggal anak bini lugu tu tak ambil peduli. Tak kira lah alasan apa pun, tinggal anak bini. Ada pula pihak kat JKK suruh jaga anak bini dia. Ni saya nak keluar saat ni, tolong tengok saya anak bini, tak ada ikan-ikan pun tolong beli. Tukar bin lah kalau lagu tu. Tak ada alasan lah agama tinggal anak bini. Nabi SAW panggil dia. Fasa'alna, Nabi tanya, ada tak hampa tinggal keluarga? Kadang dia tinggal keluarga ni, dia pergi keluarga ni, tak apalah, tu cerita lain. Ni yang tinggal keluarga. Dia berkata apa? Dia berkata ada. Kami buat apa? Fa akhbarnahu. Kami bagi tahu dia ni ada keluarga, ada isteri, ada mak apa. Tengok Nabi ni. Dia berkata apa? Wa kana raqiqan rahima. Nabi satu orang yang lembut, satu orang yang kasih, satu orang yang sangat faham. Nabi kata apa? Irji'u ila ahlikum. Pi baliklah. Nabi suruh irji'u ila ahlikum. Nabi kata pi balik kat keluarga hangpa masing-masing, pi balik. Esok pakat balik, pi balik. Pasal apa? Nabi tahu depa rindu kat keluarga. Depa tahu Nabi tahu kata depa rindu 20 hari tinggal, pi balik. Pasal itu biasa dengar tak cerita Umar yang bini tentera. Tentera macam dengar? Kan? Yang pi berapa apa? Pi perang kan tak berapa bulan yang pakat bini duk buat syair tu. Kami merana apa semua. Umar dengar. Lah kali Umar buat Umar tanya, lama mana boleh tinggal? Pasal benda keperluan. Takkan nak larat duk puasa. Macam mana Rasulullah puasa? Kan? Dia ada manusia, ada keinginan, ada syahwat. Umar kata, pi siasat tengok berapa lama satu wanita boleh tahan, boleh ditinggalkan isteri dia, buat giliran tentera, tukar shift, cukup berapa bulan, tukar, panggil kawan umai, hantar kawan ni pula. Sampai teratu ra'i keperluan naluri insan. Nampak? Okey. Dan Nabi kata apa? Wa'allimuhum wa muruhum. Ajak mereka semayang dan ajak mereka agama. Itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadirin mukminin. Apa lagi yang kita boleh ambil kesimpulan daripada hadis kita pada malam ni? Kita tengok pada muka surat 63. Cantik penulis kita bawa. Masuk ke dalam syurga kerana mengasihi. Manusia ni masuk ke dalam syurga kerana apa? Kerana mengasihi manusia. Nabi SAW bersabda, penghuni syurga itu ada 3 golongan. Dalam syurga ada 3 golongan. 1, pemilik kuasa, yakni imam atau pemimpin yang adil.
Nombor satu yang ramai dalam syurga, pemimpin yang adil. Yang kedua, dermawan, orang yang pemurah. Kan? Yang pemurah ni pemimpin tadi. Yang kedua, lelaki yang pengasih, berhati lembut kepada setiap kerabat dan muslim. Nak masuk syurga, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang pemurah, memberikan hak yang patut kepada rakyat dia. Yang kedua, lelaki, yakni suami atau ayah yang pengasih, berhati lembut pada setiap ahli keluarga dan anak semualah adik-beradik dia. Dan yang ketiga, seorang yang menjaga dirinya daripada perkara yang haram dan dia berusaha untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta. Ini 3 golongan ahli syurga. Siapa dia golongan 3 ahli syurga ni? Pemimpin yang adil dan memberikan hak kepada setiap rakyat yang berhak. Yang kedua, suami atau ayah yang kasih pada anak-anak. Tapi ingat, kasih pada perkara yang Allah kasih. Jangan kasih sampai menggadai redha Allah. Nampak? Itu kita dah bahas lalu kan? Pak ni masuk syurga kes sayang anak bini lah. Nak maksud hadis ni. Dan yang ketiga, satu orang ketua keluarga, kepala keluarga yang keluar cari makan, keluar cari nafkah untuk bela anak bini dia, bukan suruh anak bini dia pergi cari makan untuk dia. Dan dia tak suka meminta-minta. Dan banyak kes yang mai dekat saya duk sembang ni, yang suami ni pelik tau, berusaha nak berebut, nak bela anak. Lepas tu tanya JKM, tanya pihak-pihak yang terlibat ni, pasal apa yang payah pok nak bela anak ni. Dia berkata, siapa yang bela anak akan dapat bulanan bantuan. Dan ada satu kes yang kita urus, dia pun tak bela pun anak-anak dia pun. Anak duk kutip makan kat tepi-tepi ni. Di satu, saya tak boleh sebut lah, polis ni kecil sangat, susah sebut lagi semua tahu. Anak dia jiran-jiran duk bagi makan. Kita kata dah tak mau bela, duk biar ni, pasal apa yang depa duk pergi ambil, tak pergi hantar rumah anak yatim ke, pergi hantar rumah kebajikan. Depa kata kalau depa hantar rumah kebajikan rumah anak yatim, depa tak dapatlah hak bulan-bulan tu. Tu dia. Ini pak kandung, mak kandung, eksploitasi. Kan? Ini satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Kata Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan suratul Baqarah berkenaan hati manusia yang keras dicela oleh Allah, thumma qasat qulubukum, hati-hati mereka keras. Kata Al-Imam Al-Baghawi, maksud dia apa? Hati yang kering. Kita pun sebut hati kering. Kan? Keluarnya rahmat dan kelembutan daripadanya. Ada tuan-tuan. Sebab tu tak tahu. Di mana tak tahu, yang anak dia tayak tu, dia pun tension, ambil bantat, pekak, sengap terus. Kan? Tapi yang kata hati kering ni pak lah kan. Budak tu tayak pergi lagu mana pun dia tak mangkit. Dia tak mangkit. Mak tu yang kata ibu, ummun. Kan? Lepas tu Quran, biasa tu Nabi bila orang tanya, siapa buat baik? Ummu. Ummuk, mak kau. Ummak, mak kau. Tabiat mak tu, naluri ibu tu tak sama. Mak dia cara dia, pak cara dia. Kan? Sebab itu saya kata tak semestinya kasih sayang tu dia kena tunjuk. Kan? Mungkin dia tak cium tapi dia sayang. Okeylah, yang penting bukan cium. Faham tak? Hadis ni dia nak maksudkan apa? Kasih sayang tu. Nampak? Itu satu perkara yang kita nak. Hatta kan kata penulis kitab kita ni, penulis buku kita ni, mengasihi haiwan pun menjadi sebab Allah kasih pada kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, dan kambing, ni kambing. Kambing yang engkau kasih, maka Allah akan mengasihimu. Bukan takat orang ya. Hatta kambing kita kasih dekat dia. Kita sayang kambing tu. Apa maksud sayang kambing?
Sayang kambing tu bagi makan, tak katuk, tak ketawa hala, bela bagi elok, kan? Macam sayang pada kucing. Dalam hadis Bukhari ada seorang wanita yang masuk neraka kerana kucing. Sebab apa? Kerana dia kurung dan dia tak lepas untuk bagi makan. Nabi kata satu dia kurung, yang kedua dia tak bagi makan. Dia tak lepas untuk kucing tu cari makan. Dan saya memang rasa ramailah orang bela kucing ni masuk neraka. Oh, tu dia. Awak nyebiak berak atau ceruk. Nak bela boleh. Kan? Dia duduk pergi habang, hanya duduk berak dalam rumah ni, pergi berak luar. Oh, pandai. Kan? Dia kata saya bela kucing ni pasal sayang kucing ni masuk syurga. Betul. Tapi oleh kerana sayang kucing, berapa ramai orang yang duduk berak, kencing apa semua yang duduk lebih besar sakiti jiran tu. Kan? Pasal itu kita betul, kita boleh bela kucing, tapi pastikan dia tak menyakiti jiran. Pasal kasih pada kucing pun Nabi suruh jangan. Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'dhi jarah, jangan dia sakiti jiran dia. Kalau jiran tersakit kerana sikap, lepas tu dia pandai pula, Allah nak buat aku mana ustaz? Kucing bukan ada akal. Kucing memang tak ada akal. Tuan kucing ada akal. Jangan tuan kucing pun tak ada akal sama macam kucing. Kan? Ini satu sikap. Pasal itu bila kita faham satu sunnah, memang jaga binatang bagus. Kan? Siapa yang sayang binatang, Allah sayang dekat dia. Bela habis, duk taman, bela itik, bela ayam. Duk taman perumahan, bela itik, bela ayam. Bayangkan. Mini zoo. Lepas tu bila orang tengok, tak baca hadis. Tak baca hadis. Yang tu baca tak habis. Jiran dengan bau, dengan busuk, dengan tai apa semua, dengan penyakit, dengan nyamuk apa semua. Lepas tu, dia kata dengan ulat sawa pun belah. Dah ulat sawa ni bukan saya belah, main sendiri. Apa kan? Berdosa kita. Sebab tu kadang-kadang manusia mungkin banyak salat dia, banyak sedekah dia, tapi tetap dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal dosa dia dengan orang lebih besar daripada pahala dia dengan Tuhan. Itu kita kena hati-hati. Kan? Nampak tu? Dalam muka surat yang terakhir dia kata tidak dilupakan juga seorang wanita masuk ke dalam neraka kerana mengurung kucingnya yang kelaparan hingga mati. Dan banyak kita tengok sebelum dunia bercakap tentang hak binatang ni, tentang kasih cinta pada binatang ni, Nabi dah. Pasal tu Nabi tengok satu orang asah pisau depan kambing dia, depan lembu dia. Nabi kata aqatalta qatlan. Nabi kata hang nak bunuh 2 kali. Hang nak bunuh dia 2 kali. Pasal tu Nabi kata bila nak asah di belakang dia. Dan bila sembelih, jangan sembelih depan kawan-kawan dia. Bukannya reti apa tu ustaz. Dia tak reti apa, dia tengok pun semacam leleh yak mata. Ada pula tu bangga megah. Ni hang tengok. Ni hang pula, hang tengok ni, hang tengok. Hang perhati hang tengok. Hang duk buat liak tak tahu halang hang tengok ni. Dia boleh sembelih depan. Rahmat. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dia kata dicium anak. Anak ni dalam Quran dia ada 3 jenis dengan kita ibu bapa. Satu, yang Allah Ta'ala uji tak bagi anak langsung. Ada manusia yang Allah uji dengan tak ada anak langsung. Quran sebut. Itu cara ujian dia. Ujian dia tak ada anak. Ada satu yang Allah bagi anak tapi Allah ambil awal. Ada sahabat saya seorang, anak belajar sekali dengan saya, meninggal anak dia umur 4 tahun. Allah ambil. Dapat anak. Ada orang tak dapat langsung. Tu cara Allah uji. Anak juga, isunya anak. Ada orang yang Allah bagi anak, tapi Allah ambil awal. Allah ambil awal. Pun ujian. Cara tu. Mungkin lebih berat orang yang tak ada langsung daripada ada, tapi Allah ambil. Dan yang ketiga, Quran selalu sebut
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Satu cara Allah teh manusia dengan isu anak ni, tak ada anak langsung. Ujian besar. Allah sebut dalam Quran. Pasal itu Nabi Zakaria antara benda yang dia risau apa? Yang dia doa apa? Ya Allah, janganlah biar aku seorang diri sampai ke mati. Allah bagi Yahya. Masa Yahya dapat, dia dah tua dah. Masa apa? Quran, malaikat mai bagi tahu kata dia nak dapat Nabi Yahya, dia pun terkejut pasal dia dah tak rasa tak mungkin dia dapat. Yang kedua, Allah uji anak, Allah bagi, Allah ambil awal. Yang ketiga, Allah bagi anak, Allah bagi besar, Allah bagi sihat, dan Allah bagi dia hidup sama dengan kita, tetapi dia menjadi ujian pada kita. Terus itu kita yang tak ada anak tengok orang ada anak, itu ujian dia. Dia yang tak ada anak tengok kita ada anak, itu ujian kita. Yang ada anak diambil awal, itu ujian dia. Kita yang ada anak, Allah Ta'ala biar besar panjang jadi manusia sampai kita boleh tengok dia membesar sampai kahwin, itu ujian untuk kita. Kita tengok dia mati anak kecil, kita sedih, kesian dekat dia, Allah Ta'ala uji besar kat dia. Tetapi anak tu dah jadi syafaat untuk dia. Dia tengok kita seronoklah anak hang duk ada, duk sihat besar, ujian untuk kita sama ada kita boleh bela ataupun tidak. Allah atur ujian ini dengan pelbagai cara dan pelbagai gaya. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita baca malam ni memberikan sedikit manfaat kepada kita. Doalah Allah Ta'ala campakkan kasih pada kita dan orang yang tengok kita, dan kita tengok orang dengan perasaan kasih, dan Allah Ta'ala hilangkan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Quran kata apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan campak ke dalam hati kami dengki kepada orang-orang beriman yang pergi dahulu daripada kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.